Selepas kejayaan filem Labu Labi yang mendapat hasil kutipan box office, P. Ramlee telah menyambung siri filem ini yang diberi judul Nasib Si Labu Labi. Jika sebelum ini cerita Labu Labi telah dikarang oleh S. Kadarisman, namun kali ini agak berbeza di mana kali ini cerita ini telah dikarang oleh Mat Jili, iaitu P. Ramlee dan S. Sudamarji. Filem ini sekali lagi menggandingkan P. Ramlee bersama pasangannya M. Zain yang dilihat begitu serasi dalam filem Labu Labi sebelum ini, di samping beberapa orang pelakon lain yang turut sama ada dalam filem Labu Labi sebelum ini seperti Udo Omar, Mariani, Saloma, Sarimah, Aziz Sattar dan serta beberapa orang pelakon baru lain seperti Murni Sarawak, Ibrahim Pendek, S. Samsudin, Habsah Buang, Ahmad Mahmud, Omar Rojik, Ahmad Nisfu dan lain-lain lagi. Filem ini merupakan filem pertama dan terakhir Murni Sarawak berlakon dalam filem arahan P. Ramlee, dan filem pertama P. Ramlee menggunakan AMN di penghujung namanya. Sebelum ini, Murni Sarawak pernah membintangi filem Nur Lela bersama Aziz Jaafar dan Sarimah arahan Diresh Ghosh. Dalam filem ini, P. Ramlee telah menggunakan teknik pindah babak yang mana sama seperti digunakan dalam filem Nuju Empat Belalang. Perkara ini dapat dilihat dalam babak tangan seorang wanita membuka setiap lembaran album dalam memperkenalkan nama setiap kru filem untuk Nuju Empat Belalang ini, sama seperti babak tangan wanita yang membuka helaian gambar dalam filem Nasib Si Labu Labi. Dari segi lagu dan irama pula, filem ini telah memperkenalkan 4 buah lagu di dalamnya seperti Barang Yang Lepas Jangan Dikenang, Acik-Acik Buka Pintu, Sayu Pilu Kalbu Merana dan Tarian Silap Melayu. P. Ramlee juga telah menggunakan drama kasidah Maulid Dibai untuk lagu Acik-Acik Buka Pintu. Irama yang sama ini turut digunakan P. Ramlee dalam filem Ali Baba Bujang Lapuk ketika 40 penyamun sedang bersekeria di dalam gua. Filem Nasib Si Labu Labi merupakan filem sequel filem Labu dan Labi. Filem ini sekali lagi masih menetapkan tentang soal kehidupan di rumah Haji Bahil dengan 2 orang gajinya, Labu dan Labi serta anak perempuannya Manisah. Babak pembukaan filem ini dimulakan dengan babak sedih di mana kelihatan keluarga Haji Bahil berdepan sangat sukar apabila isteri Haji Bahil meninggal dunia. Ini merupakan filem pertama P. Ramlee yang dibuka dengan babak kematian dan kelihatan jenazah yang telah siap dikafankan. Filem ini masih mengekalkan elemen slapstick seperti di dalam Labu Labi, di mana terdapat babak yang menggunakan dialek gurauan yang agak kasar. Hal ini dapat dilihat bagaimana Labu dan Labi masih setia bersama Haji Bahil walaupun setiap hari mereka dimarahi dan ditindas Haji Bahil. Labu dan Labi juga dilihat begitu selesa dengan tuan mereka sehingga kan sanggup berbuat apa saja untuk tuan mereka. Oleh kerana terlalu selesa dengan penindasan yang dialami, mereka langsung tidak mempunyai perasaan untuk bangkit dan melawan bagi mempertahankan diri dan maruah mereka. Namun begitu, di sebalik sikap lemah dan hanya menerima penindasan yang dilakukan, Labu dan Labi tetap menyimpan rasa tidak senang terhadap tuan mereka. Misalnya kita dapat lihat bagaimana sikap Labu dan Labi yang hanya berpura-pura sedih dengan kematian isteri Haji Bahil, sedangkan sebenarnya mereka langsung tidak sedih dan hanya melayan perasaan Haji Bahil serta anak perempuannya Manisah. Perkara ini dapat dilihat semasa babak makan malam selepas kematian isteri Haji Bahil. Bagus juga Mak Encik mati ya Labu. Kita hari-hari makan ayam. Daripada babak ini, kita dapat tafsirkan bahawa Labu dan Labi langsung tidak memiliki hubungan secara peribadi dengan Haji Bahil. Hubungan dan keakraban mereka hanya terhad sekadar bekerja dengan majikan sahaja. Apa yang mereka tahu hanya mahu hidup seperti biasa dan dapat menikmati makanan yang sedap-sedap. Mereka tidak mempedulikan pun tentang sebarang nasib yang menimpa Haji Bahil dan keluarga. Selain itu, Labu dan Labi juga dilihat telah menunjukkan sikap ketidakpeduliannya terhadap Haji Bahil. Sikap ketidakpedulian ini dapat dilihat semasa Haji Bahil berpura-pura sakit. Selain dalam babak Haji Bahil berpura-pura sakit, sikap ketidakpedulian ini juga dapat dilihat dalam babak ketika Labu dan Labi telah pergi meminang Cikgu Murni untuk Haji Bahil.
Labu dan Labi dilihat sebagai mensabotaj Haji Bahil apabila mereka telah mereka-reka cerita yang tidak ada itu dan boleh menyebabkan kemudaratan terhadap Haji Bahil. Malahan mereka juga telah mengambil peluang untuk memaki hamun Haji Bahil tanpa disedari oleh Haji Bahil sendiri. Bagaimana tentang permenangan? Berhasilkah tidak? Rosak, Cik. Rosak program kita. Rusak? Apa yang rusak? Ada ke patut? Bapak dia bilang muka Encik macam beruk Mak Ye. Kononnya nak kahwin perempuan yang paling cantik dalam kampung ni. Tua kutuk, tua tak sadar diri. Bapak dia taram dengan Encik. Kalau dapat Encik, dia nak lanyak-lanyakkan. Lanyak? Betulkah katanya, Rabi? Yang Cik mula-mula dia kata. Mula-mula? Alamak, mula-mula. Perkara sama juga telah diperlihatkan oleh Haji Bahil, di mana beliau langsung tidak mempedulikan nasib Labu-Labi yang ditangkap serta tidak mahu membayar denda dan hanya melepaskan dirinya sahaja. Akibat daripada itu, Labu dan Labi telah dijatuhi hukuman penjara 3 bulan kerana telah menculik Cikgu Murni untuk dikahwinkan dengan Haji Bahil. Jika dilihat dari segi luaran, filem ini bukanlah mengandungi hiburan semata-mata, tetapi P. Ramlee mungkin cuba menunjukkan isu tentang soal ketidakpedulian majikan terhadap nasib pekerja. Isu dan sindiran ini telah dipertontonkan P. Ramlee terhadap Shaw Brothers yang ketika itu berdepan tekanan kuat daripada pekerja filem di studio Malay Film Production. P. Ramlee cuba menunjukkan sikapnya terhadap majikan yang menindas dan langsung tidak membantu pekerja yang berada dalam kesusahan. Malah tenaga pekerja berkenaan juga telah digerah sehabis mungkin. Namun ini semua hanyalah suatu andaian sahaja dan bukanlah suatu ketetapan yang pasti. Jika dilihat dalam filem Labu-Labi sebelum ini, Labu dan Labi masing-masing saling berebut akan cinta si Manisah iaitu anak kepada Haji Bahil. Begitu juga yang terjadi dalam filem Nasib si Labu-Labi ini, di mana mereka masih berebutan cinta Manisah sehinggalah terjadinya pergaduhan yang sia-sia. Perkara ini dapat dilihat bagaimana P. Ramlee menunjukkan elemen sia-sia itu di dalam babak memijak kepala bapa dan tinju di antara Labu dan Labi. Sebelum berlakunya adegan memijak kepala bapa ini, Labu dan Labi telah menunjukkan gambar pujaan hati masing-masing sehinggalah baru mereka tahu yang selama ini mereka merupakan gadis yang sama. Akibat daripada itu, Labu telah marah dan meluahkan bahawa mereka telah putus sahabat dan saudara. Di sini kita dapat lihat bahawa disebabkan seorang perempuan, segala-gala yang mereka harungi bersama telah musnah dan dilupakan begitu sahaja. Begitu jugalah yang terjadi kepada masyarakat kini. Misalnya, akibat berbuang dan harta pusaka, hubungan adik-beradik akan musnah, suami isteri akan bergaduh dan masyarakat tidak tenteram. Dalam babak pergaduhan antara Labu dan Labi yang berlaku secara halus-halusan dan mereka membuat keputusan untuk bertinju di gelanggang, dilihat sangat mustahil dan sia-sia. Dua perkara ini dianggap sia-sia kerana pertama ialah amat mustahil untuk Labu dan Labi menjadikan Manisah sebagai isteri dan angan-angan mereka ini adalah angan-angan yang sia-sia. Keduanya, aksi tinju yang ditunjukkan sehingga 127 pusingan ini juga tidak mendatangkan apa-apa hasil dan hanya satu perbuatan sia-sia kerana tidak siapa yang menang dalam pergaduhan itu. Dalam babak pergaduhan antara Labu-Labi di gelanggang tinju ini sebenarnya diambil dari filem Charlie Chaplin dalam episod City Light. Bagaimanapun, perlawanan ini tidaklah seteruk filem ini hingga menyebabkan pertarungan antara Rocky Labu dan Joe Labi sampai ke pusingan yang ke-127. Manakala Eddie Baker sebagai pengadil tidaklah seteruk S. Samsudin sebagai pengadil yang terpaksa tumbang bersama Rocky Labu dan Joe Labi. Perkara ini dilihat lebih sia-sia lagi apabila selepas babak ini Labu dan Labi tidak lagi menunjukkan minat untuk berebutkan Manisah dan kisah Labu dan Labi berebut Manisah terus ditamatkan oleh P. Ramlee. Selepas babak bertinju itu, jalan cerita ini mula menampakkan sedikit pembaharuan, iaitu berkenaan kisah hidupan Haji Bahil yang mahu mencari teman baru. Kini, filem Nasib si Labu-Labi ini bukan lagi menjadikan Labu dan Labi sebagai fokus utama. Sebaliknya, Haji Bahil dijadikan subjek penting yang menggerakkan filem ini. Namun begitu, babak bertinju berkenaan tetap dikenal sebagai salah satu daripada babak-babak slapstick yang menarik dalam kebanyakan filem-filem Melayu. Selepas 100 hari kematian isterinya, Haji Bahil bukanlah Haji Bahil yang kita kenali dulu dalam filem sebelum ini. Ini kerana Haji Bahil kini mulai hidup dengan gaya pakaian dan trend lebih moden dan bergaya. Haji Bahil sudah mulai lupa cara mengikat serban dan tidak lagi mengenakan serban setiap kali masuk ke pejabat atau keluar dari rumah. Sikap Haji Bahil yang meninggalkan serban ini adalah selari dengan sikapnya yang berubah menjadi miang dan cuba memikat hati Cikgu Murni. Buktinya, selepas meninggalkan serban ini, beliau mula merubah sikap dengan menjadi manusia yang begitu teruja dengan perempuan cantik sehingga sanggup melakukan apa sahaja yang kadang-kadang dilihat tidak masuk akal. Beliau juga berpura-pura menjadi seorang yang pemurah dan banyak menderma. Namun hakikatnya, beliau hanya mahu menunjukkan sikap itu kerana ingin memikat hati Cikgu Murni semata-mata.
Walaupun filem ini ditayangkan pada tahun 1963, namun berdasarkan kepada tarikh yang muncul di dalam filem ini, misalnya tarikh Malam Aneka Ragam pada 24 Disember 1962, dapat ditafsirkan bahawa latar filem ini ialah pada tahun 1962. Pada waktu ini, Singapura belum lagi bersama Sabah dan Sarawak bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu untuk membentuk Malaysia pada 16 September 1963. Filem ini juga turut menyentuh tentang isu pembentukan Malaysia. Perkara ini dapat dilihat dalam babak semasa Jaga Muni datang ke kedai Haji Bahil dan kelihatan di seberang jalan terdapat Hotel Malaysia. Hal ini telah memberikan kita gambaran bahawa Malaysia itu terletak di seberang Singapura dan menantikan detik paling sesuai untuk Singapura bersatu bersama Malaysia. Filem ini juga turut menunjukkan tentang isu keindahan bahasa Melayu yang menggunakan peribahasa di dalam dialognya. Perkara ini dapat dilihat dalam babak semasa Labu dan Labi membaca jampi serapah sebelum mereka masuk ke gelanggang tinju sambil diurut oleh dua orang lelaki. Labi telah menggunakan peribahasa buku bertemu ruas bagi menggambarkan bahawa dirinya itu sama handal atau kuat dengan keupayaan yang dimiliki oleh Labu. Manakala satu lagi peribahasa yang ditonjolkan dalam filem ini adalah semasa babak Labu dan Labi mengintai Haji Bahil sedang duduk berdua-duaan bersama Cikgu Muni. Labi mengatakan bahawa Haji Bahil itu umpama tua-tua keladi makin tua makin menjadi, yang memberi maksud orang tua yang makin bertambah tabiatnya atau nafsunya seperti orang muda. Selain isu tentang keindahan bahasa Melayu, P.Ramlee juga turut memperkenalkan pakaian tradisional masyarakat Melayu dalam babak pertandingan Ratu Kebaya. Dalam pertandingan ini, P.Ramlee telah memperkenalkan pakaian kebaya nyonya yang disertai oleh 9 orang gadis Melayu. Filem ini juga menjadi filem yang menyaksikan kemunculan istimewa paling ramai bintang-bintang di Malay Film Production. Di antara yang ada ialah S. Samsudin, Aziz Sattar, Dayang Sofia, Ahmad Mahmud, Rosnani, Omar Rojik, Sarimah dan Ahmad Nisfu. P.Ramlee dilihat memiliki gaya pemikiran seorang sosialis, namun sebenarnya pandangan P.Ramlee terhadap sosialis bukanlah dari sudut idealisme, tetapi hanya terhad terhadap isu-isu yang berlaku di sekelilingnya. Ini kerana P.Ramlee bukanlah seniman yang memiliki pemikiran falsafah tulen seperti seorang ahli sosialis sejati, tetapi P.Ramlee mampu memaparkan masalah pekerja dan penindasan terhadap pekerja oleh kelompok feudal dan golongan atasan dalam hampir setiap karya-karyanya. Mungkin kerana itu, setiap karyanya memiliki unsur dan tema yang menarik untuk ditonton oleh setiap lapisan masyarakat dan tidak ramai pengarah yang mampu menghasilkan filem-filem seperti hasil tangannya.